Okay, so experiment capacitor, this is a lab manual. Okay, so learning outcome for first experiment is capacitor. At the end of this lesson, students should be able to determine the time constant of an RC circuit. Time constant is tau, this symbol. Okay, and then determine the capacitance of the capacitor using an RC circuit. Maksudnya awak kena cari berapa nilai C1 and C2. Because in this experiment, you guna dua capacitor, C1 and C2. Okay, so theoretical value C1 dengan C2 you boleh dapat daripada tepi capacitor tu. Nanti you boleh tengok. Alright, so based on the theory, okay, so they said the total charge Q on each plate of a capacitor during the charging and discharging process varies with time T and shown in figure. Maksudnya nak cakap kat sini, okay, untuk proses charging, tak kisahlah capacitor you jenis apa pun, okay, charging means that you punya graph akan increase charge lah. Okay, tapi kalau proses discharging, maksudnya kita nak buang charge. So graph you akan menurun secara eksponen. Okay, so apa maksud dekat nombor di sini 0.63 Q0 and 0.37 Q0 means that, okay, for charging process maksudnya kita nak kira di sini adalah tau. Tau ni maksudnya time constant, how fast that the capacitor can charge. Kita boleh compare using tau lah. Maksudnya kalau capacitor lagi besar, maksudnya nilai capacitor lagi besar, maksudnya dia lagi lambat untuk dia fully charge. Macam tu lah. Ni adalah perkadaran dia. Maksudnya untuk capai 0.63 Q0 tu lagi lambat kalau capacitor dia lagi besar. Itu nak buat comparison lah. Kalau C lagi besar, maksudnya untuk dia fully charge, maksudnya lagi banyak kan. Jadi untuk dia dapat capai 0.63 daripada Q0 tu adalah lebih lambat daripada capacitor yang lagi kecil lah charge dia. Okay. Alright, untuk discharging pula adalah how fast that the capacitor through discharging process. Maksudnya pada 0.37% daripada Q0 lah. Maksudnya kalau kita kata dia punya charge lagi besar, maksudnya dia akan ambil masa yang lama lah untuk berlakunya discharging process. Macam tu. Okay, so nanti you akan nampak lah perbezaan dia. Okay, so ni adalah equation lah. During charging process, equation dia adalah yang ni. And during discharging process, equation dia adalah yang ni. So daripada sini lah you dapat nilai. Okay, bila kita proofkan yang ni, kita akan dapat balik 0.37 tu. Okay, kalau kita proof yang ni, kita akan dapat 0.63%. Maksudnya macam tu lah. Okay, so saya tak nak tunjuk sebab nanti awak akan belajar ni dalam kuliah. Okay, so next. Okay. So saya lupa nak terangkan lah ni apa. Okay, Q ni adalah, Q besar ni adalah Q apa, remaining lah. Okay, tengok dia cakap apa Q. Amount of charge at time T, maksudnya yang tinggal pada masa T kita nak kira lah. Okay, so Q0 ni adalah Q asal. Okay, so eksponen ni adalah eksponen lah. Tau ni adalah time constant. So tau ni sebenarnya formula dia sama dengan apa? Okay, tau sama juga dengan RC. Ni formula dia. Tau ni adalah time constant, R tu adalah resistor, C adalah capacitor. Okay, so relation dia lah yang tau ni. Okay, alright. Ni dia bagi tahu kat sini lah. Tau sama dengan RC. Okay, so tadi graf Q versus T. Okay, during discharging process, magnitude of the current I varies with time T and shown in figure. So maksudnya waktu discharging process, selalunya kita gunalah graf yang ke bawah, kita guna graf yang satu lagi. Maksudnya you boleh guna juga graf ni. Lagi senang you nak explain lah. Okay, this graph. Okay, maksudnya macam ni lah graf. Graf menurun. Maksudnya sama je, boleh je guna. Okay, ni adalah I0. Okay, ni adalah tau. Okay, this is I versus T. Okay, ni adalah 0.37 daripada I0. Okay, so graf ni maksudnya bila berlaku proses discharging, current kita akan mula menurun lah.
Sampai bila dia akan fully discharge? Sampai tak ada lagi aliran current yang berlaku. Yang tu proses discharging lah. Di mana kamu boleh assume kamu ada power bank and then kamu charge pada phone. Macam tu lah kita punya analogi kita nak fikir. And then kenapa charge, sampai bila aliran current charge tu akan berlaku? Maksudnya sampailah you punya phone tu fully charge. So sampai dia fully charge, adakah current tu akan flow lagi? Taklah, current tak akan flow dah. Sebab apa? Sebab dah fully charge. Analogi je tau. Nanti yang selebihnya you akan belajar dalam kuliah lah. Lagi mudah. Okay, so next adalah magnitude of the discharge current. Okay, nampak tak equation dia ada negatif kat situ? Tapi selalunya kita akan assume sebab kita just nak kira dia punya magnitude. So you just assume, you boleh consider I sama dengan I exponent negatif tau over 1 over tau, time over tau. Okay, maksudnya I dekat sini adalah pada masa T yang kita kira. Okay, so I naught, super ni I naught. Okay, alright, so evidently at time T is equal to tau. Okay, when time T is equal to tau, the magnitude of the discharge current is 0.37 I naught. Maksudnya nak cakap kat sini lah, bila kita gantikan, okay, T ni sama dengan tau. Tau bahagi tau, maksudnya eksponen dia negatif 1. Okay, so you akan dapat nilai I ni sama dengan 0.37 I naught. Macam tu. Itu maksud dia soalan ni lah. Ayat ni. Okay, di mana waktu discharging berlaku adalah pada 0.37 I naught. Ini adalah pada time constant, di mana time constant tu adalah kita nak ukur secepat mana, kapasitor mana lagi cepat dia fully discharge, kapasitor mana yang lagi cepat dia charging, macam tu. So itu adalah pengiraan yang kita guna adalah tau, iaitu time constant. Okay, alright, so negative sign show that the current flow in opposite direction to that the current flow during the charging process. Itu sajalah. Okay, negative sign tak ada maksud lain untuk calculation, tapi dia hanya untuk current flow saja. Okay, next. Okay, ni adalah alat yang kita akan guna, apparatus. So you guna apa? Power supply, switch, DC, microammeter, stopwatch, 100 kilo ohm resistor. Yang ni kena tahu 100 kilo ohm resistor, sebab you nak guna pengiraan resistor, you kena tahu 100 kilo ohm. 100 kali 10 kuasa 3. Connecting wire. Okay, and tu capacitor level C1 and C2. Ni dia punya range. Nanti kita boleh tengok dekat capacitor tu sama ada berapa nilai teoretikal C1 dengan C2. Sebab kita nak cari kan. Okay, sama tak dengan teori yang macam tu. Okay, so next adalah procedure. Okay, so ni sangat-sangat penting. So saya harap awak take notes. Okay, before starting or repeating this experiment, make sure that the capacitor are fully discharged. This can be attained by the short circuiting the capacitor. Okay, you ada capacitor kan? Okay, capacitor ada kaki. You akan ambil connecting wire. You letak satu connecting wire. Sentuh pun tak apa. Setiap kali you buat eksperimen, make sure you sentuh dulu kaki capacitor ni dengan connecting wire supaya charge kiri dan kanan dia tu akan jadi neutral balik. Fully discharge. Maksud kita, waktu kita buat eksperimen tu, kita tak nak capacitor tu ada charge. Setiap kali you repeat, you kena buat short circuit lah. Kita panggil short circuit. Kalau tak, nanti capacitor you meletup meletup kecil lah. Tapi kalau boleh tak nak, nanti capacitor rosak. Okay, so make sure waktu you buat discharging process ni, maksudnya fully discharge atau short circuit ni, pastikan you punya supply tutup. Power supply you kena tutup, jangan buka. Ataupun switch you open switch. Okay, pun boleh juga. Tak payah tutup power supply, you open switch. Maksudnya tak ada aliran current. Okay, tu yang pertama yang penting lah. Okay, so ni adalah setup of apparatus. Switch kita connect pada 6 volt and then sambung pada capacitor. Make sure negatif supply sambung pada negatif kaki capacitor, iaitu kaki capacitor yang pendek pendek negatif, panjang positif. Okay, so and then yang panjang kaki capacitor you connect pada microammeter and then pada resistor. Resistor tak ada positif negatif, so boleh sambung kat mana je. Right, make sure pandai nak sambung macam mana. Okay, set up the circuit as shown in figure with switch S is open. S open dulu jangan tutup lagi. Okay, then read the microammeter for I naught
when switch S is closed and record I0. Okay, then you close switch and then you akan dapat satu bacaan current. Yang itu current tu kita panggil I0. So you kena record. Okay, faham? Okay, kemudian open switch S and short circuit the capacitor using the connecting wire so that the capacitor is fully discharged. Lepas dah dapat nilai I0 tadi, buka balik switch ni, open balik switch, open switch, switch off, open switch off. Okay, jap. Open switch. Okay, jap. Kalau open switch maksudnya tak ada current yang flow lah. Okay, switch close, bukan switch off, sorry, switch close. Close switch maksudnya current flow. Macam tu lah. Kamu kena faham lah ayat tu kan? Boleh faham kot. Okay, lepas you open switch and then short circuit kan kaki kapasitor ni supaya dia adalah fully discharge. Maksudnya kita nak repeat balik eksperimen. Okay, kemudian close switch S again. Okay, close switch S again to charge the capacitor so that the microammeter reading back to I0. Dapat balik I0 tadi lah. Kalau contoh I0 you dapat 80 mikrokulom, so kita akan dapat balik 80 mikrokulom waktu ini. Okay, alright. So yang kemudian ni step sangat penting. Simultaneously open switch S and start the stopwatch to measure the time T for discharging process. Get at least 6 to 8 pairs of current I and time T reading throughout the discharging process until the current is about 0.05 I0. Okay, yang ini kawan awak ataupun awak yang open switch tu, maksudnya open switch dan simultaneously you kena tekan stopwatch. Pada masa ni kawan awak, kita panggil lap kita kena buat lap timing tu. Okay, supaya you dapat different current and different time. Maksudnya you nak cari, kalau contoh, okay, contoh okay, so ini adalah current, ni adalah time. Okay, contoh okay, current ni kita start dengan I0 adalah contohlah 90 mikrokulom. Okay, mungkin awak nak ambil reading pada 80 mikrokulom, 70 mikrokulom, 60 mikrokulom, you dah aim dah. Tapi benda tu berlaku cepat maksudnya you kena ambil lap, time to lap. Okay, pada 80 kulom time dia berapa, 70 kulom time tu berapa, 60 kulom masa dia berapa. Yang ini bukan buat satu-satu tau, you akan dapat sekali lalu. Kita buat lapping lah, lapping time. Okay, alright. So next kita dapatlah tabulate the value for both I and T. Okay, dapatlah untuk reading bila kapasitor satu ni berapa nilai I dan T dia. And then kemudian connect the capacitor C2 to the circuit and shown in figure 1.4. Okay, lepas tu dah sambung. Kita connect pada C1 and C2 secara series. Secara series ke? Macam nak tahu series or parallel? Okay, series and parallel. Macam nak tahu series and parallel? So, secara series lah. Okay, sebab series capacitor, sekejap C1 plus C2 parallel. Okay, sorry, parallel. Okay, kenapa saya tahu dia secara parallel? Sebab dia punya kaki ni you kena sambung pada sama terminal. Okay, kalau negatif you sambung pada kaki negatif capacitor, connection dia tu adalah secara parallel. Okay, parallel. Okay, kejap kita check. Oh, dia tak tulis pula kat sini. Okay. Parallel. Yes, confirm. Okay, so ingat. Sambungan kaki kena sama charge, sama terminal. Okay, negatif dengan negatif lah. Just tambah je C2 dekat situ. Okay, just tambah C2 dekat sini. You ambil kapasitor awak tu, sambung dengan wire, you just pump letak kat sini. Maksudnya litar yang satu tadi tu you tak usik, you just tambah, sambung je. Okay, pastikan kaki dia sama sebab kita nak connection ni secara parallel. Okay, so repeat step 3 and seek to obtain the reading of microammeter I and stopwatch T prime lah. Okay, ni maksudnya bila kita guna dua kapasitor, you labelkanlah I prime dengan T prime. Macam tadi, I dengan T je kan. Kalau kita tambah satu lagi kapasitor, dia akan jadi I prime dengan T prime lah. And then record the reading of tabulation I prime dengan T prime. Maksudnya you repeat balik cara yang sama. Beza dia kita tambah kapasitor satu lagi secara parallel. Okay,
Lepas tu, they ask you to plot graph I against T and I prime against T prime using the same axis. Maksudnya satu kertas graf yang sama, you akan plot graf yang sama. Okay, so ini contoh okay, I versus T. Okay, I versus T. So, ini analogi saya lah. Okay, I naught kita start dengan sini kan. I naught. Okay, ini I naught. Kalau boleh, sebenarnya I naught dia sama lah. Okay, so yang ni mungkin C1 sahaja. And then, satu lagi akan jadi C1 plus itu. Faham tak? Satu lagi ni bila case yang I prime. Yang atas ni I prime. Yang bawah ni adalah I saja. Yang ni lah. So, graph you plot pada axis yang sama. So, macam ni lah bentuk nanti. Dia curve tau. Curve lah. Exponential macam ni. Pandai lah. Okay. So, kemudian. From the graph, determine the time constant tau and tau prime for the RC circuit. Okay, macam kita belajar tadi, bila kita guna current I, tau dia berlaku pada masa bila? Pada masa 0.37 I naught, betul? Okay, kan tadi I naught, contohlah saya kata I naught saya tadi tu 90 mikrokulom. Okay, jadi kalau saya nak cari tau di mana, dia mesti 0.37 daripada 90 mikrokulom. So, bila saya dapat nilai kat situ, saya akan tanda macam ni. Nampak tak? So, ini adalah tau sebab dia C1. And then, bila dia combine dengan C1 dan situ, dia akan jadi tau prime. Okay, saya harap clear benda ni. Jadi, kat sini, you boleh kira lah. Tau ni berlaku pada bila? 0.37 daripada I naught. Kan I naught awak dah cari kan? So, you boleh cari dekat situ. So, now you dah dapat lah tau dengan tau prime. Okay, kemudian, dia kata calculate the capacitance of the calculate the capacitance of the two circuit using equation C is equal to tau over R. Okay, so sekarang ni dia berkawan. Kalau tau ni dia adalah tau sama dengan RC1 kan. Okay, kalau tau prime dia adalah sama dengan R C1 plus itu. Kenapa dia cakap C1 plus itu? Sebab dia adalah parallel circuit. Okay, parallel circuit maksudnya C efektif, maksudnya C total C total adalah C1 plus itu. Yang ni nanti you akan belajar dalam kuliah lah. Ni just saya terangkan sebab kuliah belum lagi. Terus eksperimen kan. So, C1 plus itu. Jadi, bila awak guna equation pertama, awak akan dapat C1, betul? And then, you guna equation kedua untuk dapat C2 berapa. Okay, faham Alright, kemudian, dia kata, the result obtained from the circuit in figure 1.3. Okay. So, the effective capacitance C1 capacitance C1 S itu in parallel combination. Dia dah bagi tahu lah parallel combination maksudnya C1 plus itulah. Okay. So, determine the value of C2. Tadi dapat C1, lepas tu cari C2. And then, dia suruh kita compare the value from step 12 with the actual value of C2. Actual value you boleh dapat daripada tepi kapasitor. So, nanti pensyarah awak akan bagi tahulah. Alright, so itu adalah you punya lab manual.